Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita malam ni. Sedikit pembicaraan tentang interim air sinar. Okey. So memandangkan hari ni tadi ramai yang dah share sekitar pada jam 5 petang ke atas tadi, ramai yang dah dapat bayaran interim sebanyak 1,000 telah dikreditkan masuk ke dalam akaun masing-masing. Jadi Alhamdulillah, maksudnya hari ini pihak KBSP dah mula start membuat bayaran dan masukkan interim 1,000 kepada akaun-akaun individu yang memohon. Okey. Jadi yang pertama ada juga yang tanya, awal masuk ada contoh, bukan kata masuk 26 ke? Okey, mungkin pihak KDSP dah bersedia, permohonan pun dalam apa, daripada pun ada tim lah, mungkin ada tim yang bahagian untuk processing, ada tim, sebab interim ni seperti yang dimaklumkan dalam laman web KDSP, ada juga yang share melalui live chat dan ada juga yang share melalui talian telefon. Memang dia akan dibayar kepada sesiapa saja yang memohon. Okay, memang dia akan dibayar kepada sesiapa saja yang memohon. Lulus atau tak lulus permohonan untuk kategori kedua ni, itu dalam tempoh 21 hari, tapi didahulukan. Okay. Jadi ada juga yang macam risau kenapa tak masuk lagi sama bank, sama cawangan, tapi tak masuk lagi. Contohnya Bank Singa di Taiping. Okay. Orang ni Bank Singa di Taiping dah masuk dah, tapi CB Bank Singa di Taiping tak masuk lagi. So dia punya kredit tu, urusan masuk tu stages, berperingkat. Jadi bersabarlah, insya-Allah, sebab pihak EPF pun ada mengatakan yang diorang akan proses untuk urusan kemasukan ke dalam akaun pemohon ni dalam tempoh 7 hari daripada permohonan. Jadi kiralah dalam tempoh 7 hari tu, insya-Allah dia akan masuk. Okey. Lepas tu dia punya kemasukan ke dalam bank tu selalunya, kalau kata dia ada kemas kini tarikh dalam kita punya iAccount, kita boleh check iAccount dia akan kemas kini tarikh. Jadi selalunya dia akan ambil sekurang-kurangnya 1 hari bekerja, sebab kalau ditengokkan KWSP ni menggunakan akaun RSB. RSB adalah panel bank kepada KWSP. Jadi bila dia buat transfer masuk ke akaun bank-bank lain, itu standard lah, dia akan pakai IBG. IBG dia akan ambil processing masa 1 hari, melainkan pemindahan wang tu dilakukan sebelum pukul 9 ataupun 8 pagi macam tu, dia akan masuk selepas pukul 4 petang pada hari yang sama. Dan juga bagi yang memohon dan menggunakan akaun RSB, insya-Allah dia akan direct terus masuk lah. Okey. Jadi janganlah kalau kita duk tanya dalam Facebook, tanya dalam grup, bank berkenaan ni dah masuk belum, ni tak ada. Dia berperingkat yang mana EPF ni yang decide kaedah pembayaran dia, bergantung kepada tempoh permohonan kita. Okey, lepas tu ada juga tanya soal yang kedua lah, ada juga tanya, dia kata tak ada penolakan, duit masuk 1,000. Lepas tu dia check dalam dia punya iAccount, dia check dalam dia punya account, dia kata tak ada penolakan pun. Dia mohon contohnya 5,000 untuk bayaran bulan pertama, dia mohon total 10,000, dia layak untuk mohon 10,000. Dan pada bulan pertama dia mohon sebanyak pembayaran sebanyak 5,000. Jadi dia kata tak tolak pun. Okey, dia akan tolak kemudian jika lulus. Kalau tak lulus, 1,000 tu sahaja. Tapi jika lulus, bila dah lulus nanti, pihak KWSP hanya akan masukkan baki sebanyak 4,000 sahaja sebagai bayaran bulan pertama, dan bulan-bulan seterusnya dia akan masuk lagi lah, ikut kita punya amount yang kita pilih untuk berapa dia masuk ke dalam akaun kita. Jadi kalau yang tanya kenapa tak tolak apa semua, dia belum update lagi, sebab update ni kemas kini maklumat baki bayaran apa semua ni adalah bila dah lulus. Okey, lepas tu soalan yang ketiga, ada juga tanya tarikh pembayaran bagi interim dah dapat dah hari ni. Okey, hantar hari tu boleh mohon bermula daripada 11 Januari.
Jadi bila tarikh bayaran bulan pertama? Okey. Pada 11 Januari kita dah boleh start memohon. Jadi bila kita start memohon tu, selepas kita memohon, kita dah siap semua, kita dah submit kepada pihak KWSP. Pihak KWSP menyatakan dalam kita punya laman sesawang ruang permohonan tu bahawa proses untuk KWSP nak proses tu dia ambil masa 5 hari. Okey. Jadi dalam tempoh 5 hari tu ada yang cepat, ada yang lambat, dan dia orang akan bagi maklumat kepada kita yang kita kena upload dokumen sokongan sebelum pendapatan sebelum, yang tertinggi, pendapatan selepas, yang berkurang, dan juga dokumen-dokumen sokongan yang lain. Okey. Jadi dalam tempoh 5 hari tu, bila kita dah dapat maklum belas yang kita kena upload dokumen, selepas kita upload dokumen, mohon 11 hari bulan. Okey, katalah dia ambil masa dalam 3 hari, 11, 12, 13, 14. 14 bulan dah boleh upload dokumen. Okey, jadi 14 hari bulan dah boleh upload dokumen. Upload tu, jadi lepas upload tu KWSP pula akan keluar status dia kata proses untuk semakkan apa semua ni mengambil masa selama 21 hari. 21 hari. Jadi daripada 14 bulan tu kira pula 21 hari. Kita kira, maksudnya bayaran bulan pertama kita akan terima adalah pada seawal 4 Februari 2021. Okey. Interim dapat. Interim ni bertujuan untuk mempercepatkan. Layak tak layak tu satu hal, tapi mempercepatkan sebab dalam keadaan sekarang ni mungkin ramai yang memerlukan duit. Prosesi mengambil masa sebab dokumen seseorang tu tak sama. Ada yang tak ada pendapatan tapi ada yang share tak ada pendapatan tapi majikan dia tetap bayar caruman sebab majikan takut dikenakan tindakan dan sebagainya. Ada yang hilang pendapatan tapi pihak KWSP minta akuan bersumpah, dan case to case basis lah. Benda ni agak complicated. Jadi tarikh pembayaran yang pertama insya-Allah akan bermula daripada lebih kurang seawal 4 hari bulan Februari. Okey. Bagi yang tak mohon lagi, boleh mohon sebab insya-Allah walaupun tak layak, pendapatan tak kurang sehingga 30% ataupun dokumen yang kita ada ni tak cukup kuat, masih boleh memohon. Setidak-tidaknya kita akan dapat bantuan interim ni sebanyak 1,000. Jadi tarikh tutup permohonan bagi IC6 kategori 2 ni adalah pada 13 Jun. Jadi apply saja bila-bila masa kalau rasa perlukan bantuan. Bila apply dalam masa 7 hari itu, pihak KWSP akan kreditkan jumlah sebanyak 1,000 ke dalam akaun kita yang dikenali sebagai interim. Selepas tu dia akan buat processing. Kalau tak layak, habis setakat itu saja, tak ada dah bayaran untuk bulan-bulan berikutnya. Dan kalau layak dan lulus, akan ada lagi bayaran bulan pertama dan bayaran yang bulan-bulan yang berikutnya. Jadi harap semua clear. Yang pertama, orang kata jangan kita duk buat kalut lah, duk tanya bank ni bila sebab bayaran adalah daripada KWSP. Data dan cara mereka uruskan kita pun tak tahu. Jadi kita cuma perlu tunggu saja. Yang penting bila keadaan dah reda esok, duit mungkin dah dapat, dah lulus apa semua kan, bila keadaan dah reda nanti apa semua kan, pergi bank, kemaskini akaun, kemaskini alamat, kemaskini nombor telefon. Kalau kata agak high tech sikit, apply internet banking, mohon internet banking. Kurang-kurangnya kita boleh set notification bila kata ada wang masuk ataupun urusan wang keluar dan sebagainya dalam akaun kita. Kita akan dapat maklumat berkenaan melalui handphone. Jadi senang, tak perlu nak ke ATM machine ataupun tak perlu nak pergi ke counter bank untuk cek dan sebagainya. Jangan bila dah habis IC6, dah habis bantuan prihatin, dah habis bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat dan sebagainya, kita pun habis macam tu saja, macam tak ada keperluan. Dia benda ni tidak. Akaun bank sentiasa perlu dikemas kini dan sentiasa perlu diaktifkan. Sebab kita tak tahu, sekarang ni dah jadi sekali dah COVID-19 dan tempoh dah hampir setahun ni. Kita tak tahu masa depan pula macam mana. Jadi orang Malaysia ni suka tunggu last minute. Jadi harapnya jangan tunggu last minute. Buat sentiasa update dan tunggu sahaja. InsyaAllah semua akan dapat
seperti yang dijanjikan. Okey, harap dapat merungkai sedikit kekeliruan ataupun kegusaran lah. Kita jumpa lagi lain kali, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.